Saudara pengacara, saudara Kemal Nasir, ahli parlimen yang telah berkhidmat, salah satu ahli parlimen yang sangat berjaya mengikut tinjauan saya, dan dia telah di antara yang pembicara di parlimen yang banyak menyentuh masalah perubahan rakyat, masalah harga barang, yang menyantuni permasalahan rakyat secara langsung, terutama di Johor Bahru. Jadi beliau sama saya memilih Dr. Zamil yang boleh sama-sama sebagai satu saingan yang padu untuk bawa perubahan di Lakin ini. Sudah, kita mau wakil yang berani jadi juru cakap rakyat, bukan slogan. Juru cakap rakyat mana dia tak pilih. Kamu belah mana? Kalau itu ada sejarah rasuah, zalim, menyeleweng, kita lawan tetap. Mana mungkin masalah rakyat, orang Melayu miskin atau Cina atau India atau orang asli boleh diperjuangkan oleh orang-orang yang boleh pilih. Orang ini geng kita, rasuah okey. Orang ini melawan kita, rasuah tak okey. Ini jahanam negeri pasal ni. Pimpinan silih berganti, Perdana Menteri bertukar macam tayar cepat. Tetapi masalah rakyat terabai. Tengok Johor, kita nak kerajaan yang selesai masalah harga barang. Kalau tak boleh keseluruhannya, ini federal. Tapi federal Perdana Menteri siapa? UMNO. Ini nak stabil-stabil. Sawal lesing. Ya, nak stabil. Buatlah kerja. Betul, federal. Federal parti kamu. State. Sedikit usaha boleh. Selangor boleh. Pasal apa di Selangor harga ayam, harga telur turun sikit? Sebab kerajaan negeri ambil alih peranan itu. Kerajaan ni ada masalah perumahan, ada masalah harga barang, ada masalah pekerjaan atau pengangguran. Apa ada penyelesaiannya? Bagaimana nak selesai? Pilihan raya. Otak engkau. Ya, betul. Orang kita Anwar bercakap, mana tak marah? Saya tak ada, saya ada kerja. Ya. Saya tidak ada masuk golongan kategori yang susah. Tapi saya diwakil, diminta menjadi juru cakap. Bukan juru cakap tokoh kaya-kaya. Juru cakap rakyat. Dan rakyat ni kebanyakannya tengok rumah-rumah flat. B40. Anak lulus SPM tak ada kerja. Ada diploma tak ada kerja. Keluar universiti tak ada kerja. Yang ada kerja anak-anak menteri, anak orang besar-besar, garanti kerja. Ni bapak kamu punya negeri ni. Ni bagus start. Betul tak betul? Jangan salah faham. Bukan saya marah you, jangan. Tapi you fikir macam mana saya tak marah? Ini politik-politiknya apa? Tapi rakyat macam tu juga. Kita mau cakap, mesti biar ini orang benci tipu. Orang benci ini rasuah. Orang dah fed up dengan politik yang tak jaga rakyat. Ini dia masalah dia. Tapi kalau kita biar apa namanya, dalam pilihan raya, bagi lagi mandat orang macam ni, ini masalah dia. Ada orang kata Anwar tak pandai sekarang sebab pecah. Pembangkang ni pecah. Iyalah pecah. Kamu taja pun ada. Apa yang tak pecah? Keadilan dulu pecah sikit. Pasal kamu layan orang-orang yang rasuah. Ya, orang-orang yang berebut nak cari gila kuasa dan gila harta, kamu taja. Ya. Jadi kita kena balik soal tu. Sekarang cakap, Anwar tak boleh jadi Perdana Menteri. Kamu negeri kamu ke? Kamu seorang je. Ni rakyat putuskan, bukan satu dua orang. Dan sebab tak boleh, sebab Anwar ni parti Melayu ada, Cina ada, India ada, tak boleh. Mesti kena jadi Perdana Menteri, mesti parti Melayu saja. Ini 62 tahun dia parti Melayu sajalah, kita nak rempak ni. Dengar sikit.
Dari saya sekolah, universiti, soal bahasa, soal budaya, soal agama saya perjuangkan. Saya tidak pernah khianat soal bahasa atau budaya atau bangsa Melayu. Tapi saya tahu juga, saya mau Melayu itu dibela. Melayu bagaimana? Melayu anak Tan Sri, Melayu anak Toke, Melayu korporat. Tak, saya nak Melayu yang susah, yang majoriti. Sebab itu kalau sebanding dengan parti-parti, kita di antara parti yang miskin. Sebab yang sokong kita yang miskin-miskin. Sebab itu saya ambil gambar dengan saya tadi banyak-banyak. Saya ada minta RM1 seorang. Itu pun saya tak sampai hati. Ya. Begitu. Kalau kita begitu, apa salahnya tolong Cina yang susah? Cina yang kaya, yang tokoh-tokoh besar, dia tak minta kepada kita. Tak payah. Tak payah minta scholarship, rumah rakyat, lesen diaga. Dia okey. Tapi Cina yang susah. India pun begitu. India di estate, India pekerja, India pemandu taksi. Kalau kita ada kemanusiaan, jiwa sebagai manusia, kita tak akan jadi itu sebagai masalah. Oleh kerana saya dalam keadilan, dan Dr. Zamil ini calon kita, itu fikir soal Melayu, soal Cina, soal India, maka dia mesti dikorbankan. Itu kesilapan besar. Ya. Sebab kita dah ada bukti dia. Apa yang kita bicarakan, saya tegaskan, yang isu kita yang pokok masih isu pembangunan. Kerana tanpa pembangunan orang tak dapat kerja. Tahu tak masalah kita? 2022 di antara negara berkembang yang terkaya di dunia, ada minyak dan gas, ada balak. Balak begitu banyak. Ini balak bapak kamu tanam ke? Memang ada di sini hutan. Kamu bagi kepada kroni-kroni kamu, pinak kamu, keluarga kamu. Kemudian kamu ambil itu semua. Kamu kata kami berkhidmat. Sudah. Banjir, bukan baru ni. Kita memang banjir ni berkala-kala. Memang di antara negara yang paling banyak banjir di dunia sekarang. Di Pahang, balak 1 tahun net ekspor 21 bilion ringgit seluruh negara. Jadi bila balak, akibat sebahagiannya diperembalakan, hanyut balak-balak yang ditebang, lempuh rumah-rumah orang kampung, orang miskin ni. Okey. Saya bagi tahu kepada Perdana Menteri Ismail, Perdana Menteri yang amat berhormat, nilai ekspor 21 bilion ringgit. Boleh tak paksa syarikat-syarikat yang untung bilion-bilion ni, bagilah sikit ganti rugi kepada rubah. Orang kampung ni tanah tak dapat, balak tak dapat, yang dapat tunggul balak jadi bala rempuh rumah dia. Sampai sekarang tak ada jawapan. Ini pemimpin rakyat ke? Ini pemimpin syarikat balak. Ini yang kita marah sebab itu. Apalah sangat kalau kata okey, bagi RM50,000 ganti rugi semua rumah dia, kawasan dia. Atau RM20,000, tak ada mendanya untuk syarikat balak tu. Dia bagi untuk UMNO pilihan raya apa lebih daripada tu. Tetapi kita yang kena suarakan. Akmal yang sokong susul ini. Ada ahli parlimen UMNO nak cakap macam tu. Kita tuntut supaya. Tak ada. Mimpi orang lelaki kau nak harap orang macam ni, yang nak suarakan pandangan kita. Dan ini ada risiko, banyak orang tak suka. Ya. Itu isu balak. Kemudian kita bawa KWSP. Setuju tak ambil balik KWSP ni? Okey. Baik. Saya nak terangkan. Bila saya bawa mula, saya kata Menteri Kewangan ada dengar. Dia dengar masa saya berucap. Dia angguk, tapi dia faham tak faham saya tak tahu. Sebab dia banyak wakil bank. Dia bagi keputusan semua bagi pihak bank. Bank untuk 4 bilion, 5 bilion ringgit setahun. Bagilah kemudahan moratorium ke orang kerja bank. Bagilah naik RM1 sebulan. Alhamdulillah sangat. Tapi tak ada. Ini problem kita. Ya? Kita lantik, yang pilih kita.
Yang pilih tu rakyat. Tidak Johor Bahru lah. Johor Bahru dah sikit. Melaki mudah-mudahan lagi sikit. Kita pilih. Kemudian bila nak dapat sokongan pergi kawasan Felda, hidup Melayu. Ini negeri ketuanan Melayu. Kemudian siapa yang tuan? Yang atas, yang bawah, apa beda dia? Tak ada perbezaan. Saudara, saya cakap dari hati. Hati merisati. Orang Arab kata al-hadith al-qalb bil-qalb. Kata-kata dari hati ke hati. Betul. Memang ramai juga orang tak suka. Saya faham. Saya tak peduli. Masuk penjara banyak kali lah. Tapi lepas ni gila orang lain lah pula. Jangan cakap saya aja, mana boleh. Bagilah orang lain pula pengalaman. Ya. Masuk keluar dah 10,5 tahun. Baru ni saya tanya pegawai penjara, bilik saya itu tu di Sungai Buloh macam mana? Oh, Datuk Seri jangan bimbang, kita dah bersihkan. Takkan untuk saya? Tak. Datuk Seri tak. Siapa? Itulah kita tunggulah kita dah. Saya kata okey, jaga baik-baik. Siapa pun jaga baik-baik dengan hormat. Di mana? Di lokap penjara. Sikit kamu tahu. Saudara, kita mesti bawa suara rakyat. Rakyat di Johor mau apa? Saya tegaskan, pembangunan, pekerjaan, turun harga barang, anak-anak sekolah yang baik, kemudahan asas. Ni jalan di Johor. Kadang-kadang jalan Johor, yang saya jalan sedur sikit, ngok-ngek. Benda ni negeri kaya. Ya, baik. Ini masalah dia, saudara-saudari. Sebab dia anggap dia confident. Tak apa, menang UMNO BN. Lepas menang ini, kita akan minta pilihan raya cepat untuk Malaysia. PRU ke-15 akan disegerakan. Untuk apa? Untuk bangunkan negara? Untuk bawa pelaburan? Untuk bagi pekerjaan? Turun harga barang? Tak. Untuk selamatkan beberapa orang daripada penjara. Kes mahkamah. Jadi rakyat ni digadai prinsip dia. Apa keperluan pilihan raya ni? Tak boleh jawab. Stabil kita dah, stabil. Yang MIC pun stability. Stability. MIC ni tu pun kita akan menang 4 kursi. Saudara, orang macam ni aneh. Saya cakap jangan marah. Betul. Jangan marah, you tak boleh marah. Saya si Baji the Boss. Okey. Jadi ini kita harus faham. KWSP, bila saya bercakap di parlimen, saya kata tak perlulah keluarkan sebab wang ada sikit je lagi. Besok bila pencen mana tak ada. Tapi syarat, saya kata, kerajaan ambil alih lah. Rumah dia rosak, kereta dia rosak, ganti rugi. Cari makan minum dia kena ganti rugi sebab masalah COVID-19 dan masalah banjir. Jadi saya kata syarat itu mesti dipenuhi. Dia tak bagi. Bila tak bagi, minggu sudah kita pergi mana-mana di Johor ni. Betul sih, tolonglah KWSP. Saya kena dengar juga. Saya kata tak, saya tuntut dia orang bagi ganti rugi. Dia tak bagi, tak dapat lagi. Kami nak hidup macam mana? Itulah sebabnya maka saya gesar dan desak kerajaan untuk meluluskan hak pencarum keluarga orang daripada KWSP. Ya. Dan hari Isnin mula parlimen, saya akan berjumpa Dalam Menteri Ismail Sabri dan bagi dia ingatan. Saya pergi mana-mana orang minta begitu. Jangan kamu jadi wakil orang-orang senang. Dengar juga keluhan rakyat. Macam gaji minimum. Sini ramai orang bekerja kan. Golongan bekerja. Kita kata bagi gaji minimum. Ada 5,000. Dah. Bagilah naik sikit 100, 200. Ya. Produktiviti tambah. Ya. Tapi gaji tak naik. Bukanlah warung, kalau warung tu ada pekerja seorang, kita tak syaratkan. Bagilah kategori. Syarikat besar. Berapa untung Top Glove? Bilion ringgit. Berapa untung Saim Dabi? Bilion ringgit. Berapa untung bank? 4 bilion. Satu bank.
Berapa untung IOI? Bilion, 3-4 bilion ringgit satu tahun. Untuk yang dapat bilion-bilion, naiklah gaji pekerja sikit. Ya. Apa jawab Ismail Sabri? Bila saya hentam dia sepanjang ni, hari ni dia umum. Untuk GLC kita akan naikkan. Tahu awak takut. Tapi kalau saya jadi macam calon UMNO dan parti-parti lain yang lembek-lembek ni, dia nak dengar? Tak ada. Sebab itu wajib sokong keadilan kalau nak suara-suara ini lebih berdegar lagi kuat. Ini Dr. Zamil. Ya. Apa jawab Ismail? Naik gaji. Dia jawab. Ini dia jawab betul. Setelah diberi pertimbangan cadangan Ketua Pembangkang dan juga Ahli Parlimen Port Dickson, saya pun berunding dengan syarikat-syarikat besar dan mereka tidak setuju dengan naik. Aku heran Perdana Menteri jawab macam tu. Aku ingat dia cerdik. Ya, dia jawab, saya runding dengan syarikat-syarikat besar dan mereka tak setuju naik gaji rendah. Ni yang bawah ni apa dia? Kuli kamu ke ingat? Orang yang kerja di Johor Bahru, di Lakin ni kuli ke? Ya Raya Tambih, you ingat ini kuli ke? You boleh anggap begitu. Tak ada perlu dirunding sama sekali. Saya nak tanya, kesatuan sekerja, rakyat di bawah, dia dengar tidak? Tidak. Tapi padahal orang kita pun datang. Bila dia datang, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, nyampah je. Ya. Jadi dia ingat okey semua. Jadi dia kata bila saya, dia kata saya tengok okey pun. Orang tak cakap apa pun. Itu wanita UMNO. Bawa apa ni? Bunga bangga lah. Hidup Melayu, hidup Melayu, hidup Melayu. Gaji 1,100 sebulan. Boleh hidup kan di Johor Bahru macam tu. Dengan harga barang sekarang. Ini isu dia. Betul kalau isu Lakin, isu Johor, Akmal, tadi saya Ibrahim, Dr. Zamil boleh ungkapkan. Tapi saya nak bawa perspektif. Kerana sudah pilih ini parti nasional. You pilih BN ke PN, itu national party, dia ada dasar dia. Sebab itu saya kata kita terikat. Calon keadilan, calon DAP dan amanah dalam Pakatan Harapan. Dia guna simbol Pakatan Harapan, keadilan guna keadilan. Tapi kita tiga ni memang sepakat. Saya Presiden Keadilan, saya juga pengurusi Pakatan Harapan. Lepas ni saya ke satu lagi majlis dengan Guan Eng dan Mat Sabu. Tapi kita gunakan simbol keadilan kerana orang bawah ni dah biasa dengan simbol ni. Dan simbol ni yang menang 2018. Okey? Dan ada sejarah di sini. Jadi saya harap saudara faham. Berapa isu balak, dia memihak kepada tokoh balak. Gaji minimum memihak kepada tokoh-tokoh besar syarikat. Kalau kedai kecil, kedai warung Melayu masak ke kedai kecil-kecil, kita tak desak dia suruh naik gaji minimum. Sebab akan bebankan perniagaan dia. Tapi kalau syarikat besar yang bilion-bilion, tak perlu sabarlah. Kamu bilion-bilion untung. Orang nak bagi RM100 lebih, RM200 lebih pun tak boleh. Ni apa benda ni? Mengapa pemimpin-pemimpin Melayu yang hebat-hebat cakap hidup Melayu ni tak dengar suara deritan, jeritan orang-orang Melayu yang di bawah? Ini isu dia, saudara. Jadi saya harap dalam pilihan raya ni kita buat keputusan yang bijak. Boleh kan nembak lelaki ni? Bikin salam orang yang tak datang. Ya, saya harap dengar dia tak dengar. Kita memang pasang mic biar kuat sikit. Sebab dia nak datang pun bendera BN ada. Kemudian dia orang dah janji bagi RM200 kan datang, terlepas RM200. Jadi sebab tu saya tak marah. Tapi kena dengar dan buat keputusan. Dia maruah ni penting. Ingat dalam sejarah Johor ni, dulu Kesultanan Melayu Johor, dia kata Kesultanan Melayu Riau Linggi Johor. Ada seorang pujangga, ulama besar, Raja Ali Haji, yang tulis mengenai maruah dan maharajalela. Hidup ini, dia kata, apatah lagi pemimpin besar,
mesti jaga maruah. Kita pun keluarga kita, anak curi ayam ke atau curi basikal ke motosikal, kita marah sebab soal akhlak, apa yang ma'ruf, apa yang mungkar, apa yang baik, apa yang buruk, ini terikat dengan maruah. Orang Cina boleh diajar anak dia. Saya ingat lagi jiran saya di Bukit Tajam tu. Kalau anak dia marah, mak dia marah, jangan syaulan lah. Dia marah. Saya kata, masa tu saya tak faham. Rupanya dia nak anak dia tu jadi orang baik. Taran, bukan syaulan. Begitu juga. Dia nilai, itu penting. Soal moral, etika, akhlak, maruah, itu penting. Begitu juga. Dia nilai, itu penting. Soal moral, etika, akhlak, maruah, itu penting. Tapi itu dalam hidup kita. Jaga anak kita, jangan curi. Tapi bila kita pilih orang yang curi bilion, okey, kita pangkah juga. Saya tak lawan dengan MCA, tapi MCA umpamanya Datuk Seri Najib dia sokong gitu juga, Amdul dia sokong juga. Ini soal corruption, soal penghinaan kaum, tak boleh. Saya Melayu, saya belajar Islam, saya tidak fikir wajar bagi manusia hina orang lain. Bahasa dia, agama dia, budaya dia, warna kulit dia, tak boleh. Ya. Sebab itu saya nak Bilal tu kan, Bilal tu Habasyah. Jadi dia hitam kulit dia. Jadi bila sekali Rasulullah dengan sahabat-sahabat, ada sahabat panggil Bilal ni kerana dia dulu hamba abdi, hamba, kemudian dimerdekakan, tapi masih warna kulit dia hitam, tebal bibir dia. Maka sahabat panggil dia, ya ibna sauda, hai anak orang kulit hitam. Rasulullah dengar, dia marah, dia tegur, jangan sekali-kali hina orang dari segi warna kulit dia. Dia jawab, itu ahlil baiti, ahli keluarga aku. Mana orang kulit hitam tebal itu diangkat oleh Rasul sebagai anggota keluarga dia. Itu kita dilatih supaya jangan hina orang kerana warna kulitnya atau kaum dia. Macam mana kita lupa ini semua? Ya. Ini ajaran yang patut sampai kepada kita. Tidak bermakna kita tak boleh tolong Melayu, tak bangga dengan. Saya bangga dengan bahasa saya, budaya. Saya belajar beradik jadi haji, pandangan pendeta Za'ba. Ini semua sumbangan-sumbangan besar pemikiran budaya Melayu. Tapi pasal apa nak hina orang lain? Ini pendirian yang kita harus ingat. Sebab itu saya dari segi konsepnya tidak setuju dengan bila UMNO cuba salahkan isu kaum. Yang masalahnya zalim, masalahnya rasuah. Perdana Menteri Melayu, Menteri Keuangan Melayu, Menteri Besar Melayu, betulkan yang di atas tu, yang lain akan tergatur. Saya percaya insya-Allah. Masalahnya bukan DAP pun, masalahnya kita yang izinkan hal-hal yang sedemikian. Jadi oleh itu kita kena betulkan landasan kita. Apa yang kita patut latih? Kerja kuat. Apa dia? Bangunkan ekonomi. Be fair, be adil kepada semua. Adil maknanya janganlah kita bagi orang kaya atau langit kaya, yang bawah tu jadi hamba abdi dia, kuli dia. Ini yang pernah disebut oleh seorang pemikir Islam Indonesia. Dia kata, jangan sambil membangun kita robohkan. Sambil membangun kilang, membangun industri, membangun ekonomi, kita robohkan derajat manusia. Kita anggap mereka ni sebagai kuli dan hamba. Kita tak peduli tentang moral mereka. Penindasan oleh manusia ke atas manusia. Ini kalau kita nak faham betul-betul agama. Ya. Bukan nak pakai hukum sembrono seperti mana yang banyak dibicarakan sekarang. Saudara, terutama yang muda-muda, saya rayu betul-betul. Ambil sikap yang jelas. Dr. Zamil itu dimasukkan sebagai angkatan muda lah, macam Akmal di kalangan kita. Ya. Saya dah memang angkatan lama.
Tetapi belum tentu dia boleh bersaing dengan saya dari segi jiwa dan semangat bawa perubahan ini. Sebab itu saya katakan, perubahan ini bukan diukur bersama dengan lelaki atau perempuan, muda atau tua, banyak ilmu atau kurang, tapi bermula dengan semangat untuk menjaga kepentingan rakyat, terutama di peringkat bawah. Reformasi ini bermakna itu. In uridu illal islah mastata', yang Quran sebut. Sedaya upaya kita bawa perubahan. Itu yang janji kita. Orang kita janji apa? Saya tak janji langit. Saya tak janji macam anak muda dalam masa asmara. Dalam masa asmara kita bermuda janji masa asmara tu. Ingat kan? Kakak ingatlah dia nampak dia angguk. Bila janji nak asmara mula-mula, Ling mau pujuk itu Amoy kahwin sama dia, ataupun Mutu dengan Lechmi, ataupun Ahmad dengan Mina. Dia kata, Mina, kalau kamu terima lamaranku, aku akan sediakan singgahsana buat kita berdua dan istana gemerlapan untuk kita menjadikannya sebagai mahligai kita bersama. Aku akan sediakan permaidani dari Parsi, hamparan dari luar sehingga ke kamar tidur kita. Minah pun dengan cinta ni. Yalah bang, yalah bang, yalah bang. Baik, kemudian kahwin. Bila kahwin, flat. Ya, sebab itu bila orang janji, kita kena dengar betul-betul dan kita nilai. Pasal apa tak buat 5 tahun sudah, pasal apa tak buat 20 tahun sudah. Itu. Keduanya, janji itu menasabah itu tidak. Tengok muka yang janji itu. Kamu nak jaga perut kamu ke? Kamu nak kaya diri kamu ke? Ataupun tengok kamu dah kayakan isteri kamu, kemudian anak kamu, kemudian menantu kamu. Kita ni sedih lah. Ya, tragedi lah bagi negara kita. Lantik orang ni jaga anak-anak dia. Lantik orang ini jaga menantu dia. Lantik orang ni jaga anak dia. Jadi isteri dia, isteri itu tahulah kan. Jadi sampai bila nak jaga kamu rakyat ni? Lambatlah. Inilah sebab mengapa corak sikap pimpinan itu harus jelas. Apapun politik ini dan pilihan raya tidak lain daripada memilih satu sistem, satu pimpinan dengan dasar yang jelas. Angkat balik. Saya yakin macam Raja Ali Haji kata dalam negara Johor, Riau, Linggi tadi, syarat dia ada maruah, dan bila jadi kerajaan itu jangan maharaja lela, ikut nafsu, tanah orang, harta orang, projek, bala disapu oleh pimpinan. Itu maknanya maharaja lela. Bila berlaku maharaja lela, akibatnya malapetaka bagi negeri. Bila rakyat sudah sombong, sudah curi wang, sudah ambil semua untuk dia, YMDB bilion-bilion, okey. Bagi perempuan sana, bagi perempuan sini, ambil duit kerajaan, okey. Bala hilang, okey. Itu maharaja lela. Akibat dia malapetaka. Rakyat dapat banjir. Ya, dapat juga. Banyak air datang. Jadi mudah-mudahan kita ingat. Saya harap dia Saifuddin Nasution mau dah ada. Saifuddin ni masa jadi menteri pengguna dulu. Ya. Maknanya apa? Maknanya boleh dia runding dengan syarikat kaya pun dia runding. Tengok macam mana keadaan, cari jalan selesai. Bukanlah kita kata dia tak ada alasan, memang betul. Tapi sekarang menteri jawab apa? You tak faham ke? Sekarang harga bijiran mahal, makan ayam mahal, racun mahal, baja mahal, tak tahu ke? Sebab itu harga barang naik. Saya kata sebab apa mahal? Sebab Ukraine lawan Rusia. Rusia langgar Ukraine, jadi semua jadi mahal. Kepala otak engkau. Ukraine lawan Rusia, you tahu, baru 2 minggu.
Harga barang naik sudah 2 tahun. 1 tahun lah lebih teruk. 6 bulan lagi teruk. Ini dia bagi tahu kita, you Rusia lawan Kuwait. Dia ingat kita bodoh. Kita bukan ahli UMNO. Jadi kena cerdik sikit. Jadi saudara, saya harap saudara boleh dengar betul-betul pandangan Saudara Saifuddin dalam perkara ini, dan tentu Dr. Zamil akan berucap juga. Dah berucap tak Zamil? Belum. Dengar dia betul-betul. Kalau dia bagi ulasan betul-betul dia nak buat apa. Tak mau cerita-cerita lain. Kamu naik menang 12 hari bulan ni, saya kata ucapan pertama saya nak bagi tahu di dewan tu, kamu sebut 1, 2, 3, 4. Bagi kopi itu kepada Kemal dan hantar ke saya. Ucapan tu. Silap jaga. Tapi saya yakin, sebab tu saya berani cakap macam ni. Yakin dengan keupayaan dia. Sekian, terima kasih. Reformasi. Lawan tetap. Lawan sampai. Benar. Membujur lalu melintang. Patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Datuk Seri.